Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum, dan kali ini kita dalam Assalamualaikum BIS bersama dengan TDC Holdings, dan kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan TDC Holdings dan juga keistimewaan orang kata apa, dia punya barang-barangan, dia punya apakah jenis-jenis produknya. Kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings yang berhad sendiri. Kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Muhammad Hafizuddin Hiu Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, dan kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan TDC Holdings ni adalah satu syarikat produk kesihatan. Boleh kongsikan apakah jenis-jenis produk dan juga keistimewaan produk-produk TDC Holdings? Silakan. Secara amnya lah. Secara amnya TDC Holdings Seram Berhad ditubuhkan pada tahun 2016. Sehingga kini dah masuk tahun ke-6. Jadi selama 6 tahun ni memang kita terkenal lah dengan satu jenama produk yang bernama C2 Joy. Susu kolostrum yang ada di pasaran. Sudah terjual hampir 5 juta kotak setakat ini. Dan kita juga ada produk-produk yang bukan dalam bentuk jenis tenusu seperti berry mix yang berasaskan buah-buahan, buah delima, buah anggur, dan juga ada produk terkini lah, iaitu produk energy drink lah, yang berasaskan cendawan susu harimau, inulin, tongkat ali dengan kurma. Jadi itu adalah antara produk-produk yang kita ada lah di dalam rangkaian TDC Holdings. Apa antara keistimewaan yang berbanding dengan produk-produk lain? Sebenarnya contoh susu C2 Joy dengan Colever kita adalah susu kolostrum yang kita import dari New Zealand. Dan dia adalah 6 jam pertama. 6 jam pertama maksudnya adalah apabila lembu betina lah, of course. Jantan tak lahir anak. Lembu betina dia lahir anak, dia akan ada susu yang awal. Dia bagi susu awal lembu ataupun colostrum milk. Jadi 6 jam pertama diikutkan kajian saintifik, dia mengandungi satu unsur nama dia colostrum yang mengandungi IgG ataupun immunoglobulin. Yang biasa didengar di COVID test kit macam ada IgG, IgM semua tu. Jadi dia ada kandungan itu untuk memperkuatkan imunisasi badan. Jadi ini antara unik dia lah berbanding dengan produk-produk di luar. Baik, dan difahamkan syarikat TDC juga banyak mengeluarkan sedekah dan juga infak sehingga melebihi 10 juta ringgit. Mungkin boleh terangkan antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh TDC ni? Ya, memang sepanjang 6 tahun ni saya rasa kita sudah mencecah hampir 20 juta ringgit Malaysia dalam menyumbang sama dari segi aktiviti keagamaan. Contoh kita terlibat dalam pembangunan berbakian dalam 40 buah masjid dan surau seluruh Malaysia termasuk di Indonesia. Begitu juga kita terlibat tentang Mercy Malaysia, salah satu persatuan yang besar antarabangsa dalam mewakafkan lebih kurang 4 hingga 50 unit mesin pembantuan pernafasan untuk pesakit-pesakit COVID, khususnya di Hospital Sabah semasa spike pandemik COVID di Sabah dengan fasiliti mereka yang kurang masa itu. Dan tidak lupa juga tentang kebajikan-kebajikan lain seperti mangsa banjir lah. Baru ni kerjasama bersama dengan TV Hawija. Dan tujuan kita untuk melakukan ni sebab saya bukan dilahir daripada satu keluarga yang kaya. Saya dilahirkan di rumah setingan sebenarnya. Tak ada rumah, tak ada apa. Jadi saya memahami sebagai seorang asnaf sejak kecil lagi. Dan apabila saya besar, dewasa, masuk universiti Malaysia Kelantan, saya memeluk Islam masa itu. Untuk makluman tuan, saya seorang Cina yang bukan Islam sebelum ini. Pada umur sekitar 22 tahun 22. Saya memeluk Islam, dan sekali lagi saya tergolong dalam 8 golongan asnaf. Ya, betul. Jadi saya merasai apabila satu hari saya dapat pendapatan income, saya ingin nak menyumbangkan kepada golongan asnaf. Jadi ini fokus syarikat TDC kita. Alhamdulillah, tahniah diucapkan.